sebelum enable apps, korang perlu on kan dia punya wifi. So cara dia adalah korang tekan button kanan sekali ni untuk masuk setting. Dekat sini dia ada tulis wifi hotspot disable. So korang kena enable kan, tekan je yang kanan sekali. So tekan sekali lagi untuk turn on. Okay, dah enable. So ini hostname dia. So, kalau korang search dekat wifi, korang kena ambil yang ini. Dan juga password dia lah. Agak payah juga, 26863663. Okay, jom kita set dulu apps dia pula. Okay, dekat telefon pula korang perlu ada apps ni, 70My. So korang kena install apps ni. Dekat Google Play ada, dekat App Store pun ada. So pastikan apps yang korang pilih tu adalah 70My Co.ltd ni, daripada company tu sendiri. Takut nanti korang terinstall yang scammer punya. Sebab aku search memang ada banyak lah 70My punya apps. So kemudian korang boleh buka lah. Lepas dah install, korang boleh buka. So apa yang terjadi adalah macam ni. Dia akan minta korang login apps ni. So kemudian korang just login lah. Sama ada nak sign up dekat diorang punya sendiri ataupun pakai Facebook. So macam aku akan pakai Facebook lah. Senang sikit lah. Tak perlu aku nak sign in banyak-banyak. So aku just tekan Facebook. So dah akan loading macam ni. So dah akan connect masuk terus kat sini. So ini paparan bila korang dah login. So kemudian apa korang perlu buat adalah korang perlu connect dengan device korang. So pastikan dekat device korang turn on dulu wifi. Kalau tak turn on, tak boleh lah. Dia tak boleh hotspot dekat korang punya dashcam. So pastikan wifi hotspot dekat dashcam on. So kemudian korang just tekan je device ni. So dia minta korang allow. Dia nak tahu, so mestilah kena allow. Kalau tak, macam mana korang nak pakai apps ni. So tekan allow all the time. So kat sini dah akan cakap tak connect lagi dengan apa-apa hotspot yang dashcam tu punya. Tapi kalau korang dah first time guna, second time dia akan terus boleh connect lah. So kalau korang punya wifi dah connect dengan dashcam korang. So korang just klik je connect manual ni. So dia bagi arahan macam mana nak guna. Macam aku cakap tadi lah, korang kena enable dulu wifi hotspot tu. So korang klik kat sini untuk nyatakan yang korang dah pun on wifi hotspot tu. So tekan tanda right dan tekan next. So kemudian dia kata korang kena cari nama yang macam ni, 70My underscore T02 underscore dia punya kod tu lah. So okay, korang just connect. So kemudian korang carilah 70My tu. Macam aku yang ni lah, 70My D02 4F83. Okay, so aku tekan kat sini. So masukkan password yang tertera dekat korang punya dashcam tu. Okay, bila dah connect, korang just tekan back. Dia akan masuk balik page ni. Dan inilah paparannya. Apabila korang dah connect ke dashcam tu. So kat sini adalah view kamera live korang lah. So macam ni aku angkat kamera aku. Itu dia punya paparan lah daripada dashcam korang. So okay. Kemudian korang boleh tangkap gambar ataupun tengok foto album. So kat sini korang boleh tengok foto album lah. Kalau korang dah ada recording, korang tekan je don't ask ni. Sebab memang dia akan stop lah dia punya recording bila korang nak tengok album dia. So just tekan tick don't ask again ni, then confirm. Okay, kemudian paparan ni akan keluar. So korang boleh tengok library korang lah. Normal, event, parking, foto. Event ni kalau ada emergency lah. Emergency recording. So macam kata kamera korang terhentak ke apa ke, dia akan rakam terus lah. So normal ni normal lah. Korang punya perjalanan apa semua. So parking bila korang parking lah. So kita tengok normal. So kalau korang tengok kat sini, korang boleh view lah korang punya
video. So contoh aku buka yang ni, ini antara yang dah dirakam tadi lah. Bila aku dah on tadi, so dia terus rakam lah apa yang berlaku. So ini antara video dia lah. So aku tunjuk yang tu dulu. So kemudian selain tu korang boleh setting dashcam ni dekat apps ni lah. So korang tak perlu nak guna apps ni nak klik banyak kali kan. So apps lagi mudah lah untuk korang setting. Lebih clear nampak apa yang korang boleh setting lah. So kalau korang nak setting dekat apps, korang tekan je button 3 atas ni, belah kanan atas. So tekan button 3 ni. So kemudian dia akan keluarkan paparan ni. So aku akan ceritakan satu persatu apa bendanya. Tapi aku skip yang pertama ni sebab power on wifi setting ni aku tak tahu apa dia. Sebab aku try pun tak dapat juga. So aku tak boleh nak explain lah apa dia on dengan off ni. Walaupun kalau logiknya power on wifi setting ni adalah untuk power on dia. Tapi entahlah, aku test sama je. So biar dulu untuk yang first. So untuk yang second adalah power on sound. So ini kalau korang on tu dia bunyi keteng, welcome punya sound lah. So yang ni kalau korang nak, korang on. Bagi aku on lah supaya aku tahu yang aku punya dashcam dah standby. So kemudian adalah sound recording. So sound recording ni bila korang bercakap ke, korang pasang lagu ke dalam kereta, dia akan record sekali lah. Kalau korang tak nak, korang boleh offkan saja. So dia tak akan record apa-apa sound yang keluar daripada environment lah. So macam aku on je. So screen off time. So ini untuk screen dia off. So tak ada paparan dekat screen. Untuk jimatkan sama ada bateri ataupun jimatkan bateri kereta korang lah. So ini lebih, aku rasa lebih kepada jimat bateri 70 mAh lah dashcam ni. So dia tak adalah makan bateri banyak bila on screen. So better offkan dia. So apa yang dia bagi pilihan adalah 30 second, 1 minit dan keep on. Kalau boleh jangan keep on lah. Nanti cepat bateri lah. Ataupun bateri senang kong lah. Sebab dia terlalu banyak guna. So aku pilih 1 minit. Sebab 3 second, 30 second ni aku rasa macam cepat sangat lah. Untuk aku view apa yang ada dekat screen aku. So aku pilih 1 minit. Ini standard default dia memang dia set 1 minit. So kemudian adalah system time. System time ni yang ditunjukkan sekarang adalah apa yang dashcam korang dah set masa dia. So korang boleh set dashcam ni punya masa ikut korang punya apps. So caranya korang just tekan je system time tu. Nanti dia akan kata nak sync tak dengan phone korang. So korang just confirmkan je. Nanti dia akan follow korang punya time lah. So kemudian voice control. Yang ni kalau korang nak bagi voice command dekat apps ni lah. So aku tak pernah try lagi voice control ni. So collision sensitivity. So ini kalau berlaku accident atau orang ketuk kereta korang ke. So height bermaksud pressure yang sikit pun. Masa kata ada orang ketuk kereta korang, dia dah capture dah. Dia akan start capture waktu parking ke. Ataupun korang accident, terlanggar sikit ke, dah akan start record as emergency. Kalau low, maksudnya high impact, barulah dia akan record. So kalau off tak ada lah. Kalau korang accident ke apa, dia tak akan record sebagai emergency lah. Secara normal je lah dia akan record. Okay, so itu collision sensitivity. So kemudian adalah speaker volume. So yang ni bila korang tekan button-button tu dia akan bunyi tek kan. So kat sini boleh reducekan dia punya sound lah, sama ada medium atau small lah. Yang ni paling rendah, yang ni medium, yang ni large. Macam aku pakai large lah supaya clear sikit dengar. So kemudian adalah video setting. Yang ni yang paling menarik kat sini lah. Sebab korang boleh set video size untuk video korang. Okay, untuk video coding ada dua option lah. 264 dan 265. So untuk pengguna biasa korang kena pakai 264 supaya video korang support dekat banyak tempat lah.
banyak software akan support 264 ni lah. 265 dia punya resolution dia lagi tinggi, tapi tak banyak tempat, mungkin tak banyak tempat yang akan support file ni lah. Sebab dia kena install codec untuk playkan 265 ni. So kemungkinan besar kita takut lah dekat balai tak support 265 ni. So bila korang play dekat balai tak boleh nak play. So korang kena convert dulu 265 punya coding ke 264. So baru boleh play dekat balai lah. Ataupun kalau balai tu dah ada yang install 265, so okey lah. So aku tunjuk dulu 264 dan 265 apa beza dia. So kalau 264 video resolution dia ada dua je, 1920 1080 dengan 1980 kali 720. Maksudnya yang bawah ni pixel dia kecil sikit lah. So better ambil yang paling besar lah. Tapi kalau korang punya memory card rendah, kecil, so better ambil 1280 720. Takut nanti cepat penuh ataupun cepat dia replace korang punya video. So okay, itu untuk video resolution 264 punya. Kalau korang pilih 265, dia ada 3. Dan kalau korang tengok, resolution dia lagi besar lah. Kalau tengok dua ni lah. Ini untuk screen dia lebar sikit. Dan yang ni untuk HD format punya lah. So kalau korang tengok perbezaan dia punya screen. So contoh 2592 ni. So kalau korang tengok screen dia lebih lebar lah daripada, lebih tinggi sebenarnya. Screen dia lebih tinggi daripada yang lain-lain lah. So ini yang paling luas dia boleh bagi. So kalau korang tengok aku tukar pula untuk resolution yang lain. So ini HD punya. So dia akan mengecil sikit. Itu beza untuk 264 dengan 265 punya video coding. So video coding 264 cuma ada resolution yang kecil je. Paling kecil dia ada lah. So dia ada paling kecil untuk video resolution. Paling besar pun 192 kali 1080. So untuk pengguna biasa aku ulang balik, kena pakai 264. Itu lagi better lah sebab banyak tempat support. Kalau korang jenis editing, korang jenis nak buat footage perjalanan ke apa ke, better guna 265 tapi pastikan korang punya software support 265. Kalau tak support, korang kena convert dulu lah. Sebab 265 dia yang bestnya dia ada yang besar ni lah. Yang screen dia meninggi ni. So korang boleh nampak view lagi jauh. Lepas tu kalau korang nak zoom in ataupun nak crop ke HD, tak kacau pixel dia. Itu yang penting kalau resolution 2592 kali 1944 ni. Itu yang penting dia lah. So okay, kita move ke next. So kemudian adalah recording duration. So yang ni cut off setiap duration yang setiap video yang dia nak buat. Contoh satu video tu 1 minit dia akan rakam. So dia akan cut, dia akan buat satu lagi new video. So maknanya sambungan dia tu setiap 1 minit. So kalau 2 minit dia akan ambil setiap 2 minit, 3 minit dia akan ambil setiap 3 minit lah. So aku ambil 3 minit sebab bagi kau okey sikit lah, panjang sikit. Tak adalah aku nak kena view banyak sangat video. So mudah nak cari. So 1 minit dia akan jadi banyak lah, banyak video. So korang kena target mana-mana yang korang rasa kat situ korang nak ambil lah. Okay, so kemudian adalah logo watermark. Logo watermark dekat video korang tu ada 70 my. Kalau korang pasang dekat video aku ada 70 my, so itulah dia. Logo watermark, korang boleh offkan dia ataupun onkan dia. So kemudian kat sini korang boleh set wifi password. Dekat dashcam tak boleh, dekat apps dia boleh set wifi password. Kalau dekat dashcam korang kena pakai yang default dia bagi je lah.
Kemudian ini adalah recording punya type. So sama ada NTSC ataupun PAL lah. So ada orang kata PAL lagi okey sebab dia punya color dia lagi banyak. So lagi cantik. Tapi frame rate dia rendah. So kalau NTSC frame rate dia agak tinggi tapi color tak ingat dah color beat kot. Tak ingat term dia tu. Tapi berkenaan dengan color. So dia tinggi tapi dia rendah tapi frame rate dia tinggi. Maknanya kalau PAL ni video dia agak jadi laju sikit daripada NTSC ni. So kemudian adalah park surveillance. Macam mana aku nak sebut pun aku tak sure sangat nak pronounce dia. So korang boleh komen kat bawah kalau aku salah lah. So kat sini kalau korang nak rakam sewaktu parking. Kalau korang tak nak, korang boleh off. Tapi bagi aku, on adalah yang terbaik supaya bila orang datang ke nak buat apa-apa kat kereta korang, dia berfungsi dengan jayanya. Kemudian ADS ni adalah kalau korang ada modul GPS. Macam aku cakap dekat video unboxing tu, aku tak beli ADS. ADAS ni. So ADAS ni berfungsi kalau ada korang beli GPS modul daripada 70 mi ni. So baru boleh onkan dia. Format memory card. So macam biasalah korang nak clearkan gambar-gambar video kat dalam tu lah. Okay, kemudian restore default setting. Yang ni korang kalau nak reset balik setting ke asal lah. Kalau tak nak, tak payahlah. So about macam biasalah. About pasal 70 mi lah. Kalau korang nak tengok about. So ini about dia lah. So dia beritahu bila release time dia. Version berapa. So itu saja untuk setting dashcam setting punya lah. So yang lain-lain dah tak ada. Itulah dia punya fungsi apps ni.